قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan umat ini dengan satu tanggungjawab yang tidak pernah diberi kepada mana-mana umat sebelum daripada umat ini, yaitu satu kerja, satu tanggungjawab dakwah. Dakwah ialah satu tanggungjawab yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala pikul atas sebahu kita, umat akhir zaman, umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang terdahulu mereka hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan Rasul dan beribadat, menghabiskan masa mereka memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat ini Allah Subhanahu wa taala beri satu tanggungjawab, yaitu tanggungjawab sebagai hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi tanggungjawab keberkatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab risalah, yaitu menyampaikan agama kepada manusia sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul memikirkan, berusaha, bersusah payah, menanggung mujahadah, menanggung penderitaan, menanggung kesusahan, menanggung ancaman daripada kaum mereka. Mereka menyampaikan agama kepada Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, umat ini disebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Umat ini dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab sebelum daripada Al-Quran, dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, disebut kisah-kisah umat ini. Dan sehingga doa-doa umat ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa nabi-nabi Bani Israel. Umat ini merupakan umat yang datang paling akhir sekali di atas muka bumi ini, akan menjadi umat yang mula-mula sekali akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di kalangan umat ini di akhirat kelak, mereka yang melaksanakan tanggungjawab kerja, tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyeru manusia kepada Allah, menjalankan usaha dakwah. Mereka akan berada di atas mimbar-mimbar daripada mutiara, sehingga umat-umat zaman silam akan bertanya bahawa mereka ini nabi bagi umat yang mana. Tetapi mereka diberitahu mereka bukan nabi kepada mana-mana umat, tetapi mereka ialah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ni bukan nabi, mereka bukan rasul, bahkan mereka orang yang melakukan dosa yang bukan maksum pun, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberi tanggungjawab dakwah, tanggungjawab menyambung kerja nabi-nabi dan rasul-rasul, dan mereka melaksanakannya sebagaimana nabi-nabi dan rasul telah melaksanakannya pada zaman mereka masing-masing. Lantaran itu Allah telah beri kemuliaan kepada mereka. Perbezaan di antara mereka dan para nabi hanya mohor kenabian. Para nabi dan para rasul mempunyai mohor kenabian, sedangkan umat ini tidak ada mohor kenabian. Dan amalan-amalan umat ini Allah Subhanahu wa taala gandakan bahawa setiap amalan yang mereka buat Allah akan gandakan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang bawa datang mengamalkan satu kebajikan akan digandakan 10 kali ganda. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menggandakan bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan amalan seseorang sehingga 700 kali ganda. Begitu hebatnya kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita.
satu kedudukan yang sangat tinggi yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, bahawa Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, huwa jitabakum, dialah yang telah memilih kamu. Allah telah memilih kita menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam, satu nikmat yang begitu besar, begitu agung yang kita miliki, tetapi malangnya kita tidak menyedari kehebatan tersebut. Kita tidak menyedari tanggungjawab tersebut, dan kita tidak menyedari tanggungjawab tersebut. Dan oleh kerana itu kita tidak merasakan kehebatan dalam usaha agama. Kita tidak merasa kehebatan dalam agama. Bahkan kehebatan yang ada dalam hati kita ialah kehebatan selain daripada agama. Satu, kehebatan makhluk. Kehebatan makhluk telah masuk dalam hati kita, sehingga apabila kita melihat makhluk, datang rasa ta'zim dalam hati kita. Apabila dalam hati kita ada kebesaran ghairullah, kita takut. Kita tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita takut pada ghairullah. Apabila dalam hati kita penuh, tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hati kita dipenuhi dengan cinta dunia. Apabila dalam hati kita tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita dipenuhi dengan cinta kepada kehidupan Yahudi dan Nasrani, menyebabkan pandangan kita kepada agama menjadi rendah. Pandangan kita kepada orang yang amalkan agama jadi rendah. Pandangan kita kepada orang yang memiliki ilmu agama jadi rendah. Pandangan kita kepada orang buat usaha agama jadi rendah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu orang yang berkedudukan tinggi, mungkin dia salah pun tidak, datang dengan kereta besar dan mewah, semua orang rasa kagum dengan dia, semua orang rasa dia hebat, semua orang rasa dia berjaya. Sedangkan satu orang mukmin biasa yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan salah 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat usaha agama, datang siapa pun tak pandang dia. Dalam hati siapa pun tidak ada keagungan, kebesaran. Dalam hati dia tidak, dalam hatinya tidak ada satu apa-apa pun. Perkara ini bukan sahaja dengan kita, tuan-tuan yang mulia. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perkara yang sama berlaku. Satu orang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya seorang sahabat yang berada di samping baginda sallallahu alaihi wasallam, "Apa pandangan kamu tentang lelaki yang lalu sebentar tadi?" Kata beliau, "Dia seorang yang mulia. Dia seorang yang mulia. Kalau dia melamar mana-mana anak gadis, sepatutnya lamarannya diterima. Apabila dia bercakap, sepatutnya percakapannya didengar." Nabi diam. Seketika kemudian, tidak berapa lama, lalu lagi seorang lelaki. "Bagaimana pandangan kamu mengenai lelaki ini? Dia seorang miskin, lagi fakir. Dia tidak ada apa-apa mata benda dunia dengan dia. Dan dia, kalau dia melamar mana-mana anak gadis, selayaknya lamarannya ditolak. Dan kalau dia bercakap, selayaknya percakapannya tidak didengari." Kemudian apa Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, bahawa sekiranya orang yang pertama bilangannya begitu banyak memenuhi dunia ini, lelaki yang kedua ini lebih baik daripada mereka semua. Kerana nilai seseorang, kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan diukur daripada mata benda, kemuliaan, pangkat, darjat, keturunan, bangsa, bahasa, tetapi hanya saja diukur daripada keimanan dan amalan yang ada di dalam diri seseorang.
Oleh kerana itu, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bilal radhiyallahu anhu, walaupun dia bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan, bukan orang Arab, orang daripada Habasyah, berkulit gelap, tetapi kerana ketakwaan, kerana keimanan yang ada di dalam hati beliau ketika Nabi bermi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermi'raj, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat dalam mimpi, satu mi'raj bahawa dengan jasad dan ruh sekali, dan mi'raj yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi berjalan-jalan di syurga. Dan peristiwa ini beberapa kali berlaku dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang bermi'raj dengan jasad dan ruh sekali, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dalam Al-Quran, dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, sabit daripada Al-Quran, dan daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, sabit daripada hadis-hadis sahih yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahawa cara jalan tauk langkah Bilal radhiyallahu anhu. Dan apabila baginda keesokan harinya, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu, maka dia menyatakan bahawa apa yang dia rasai, kemuliaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada beliau, kerana setiap kali beliau batal wuduk, beliau terbangun di waktu malam, bila masa sahaja dia akan berwuduk, kemudian dia akan bersolat beberapa rakaat yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, tak kira siang ataupun malam. Ini satu-satu amalan yang beliau telah istiqamah, maka kata beliau, inilah rasanya satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima, dan Allah beri kelebihan tersebut kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita usaha dakwah, satu tanggungjawab yang sangat besar yang diberikan kepada kita dengan segala kelebihan-kelebihannya, segala kelebihan-kelebihannya. Kerana dakwah inilah satu kerja yang Allah Subhanahu wa taala hanya beri kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sahaja pada zaman dahulu, sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya nabi boleh buat dakwah, hanya rasul boleh buat dakwah. Selain daripada mereka tidak boleh buat dakwah. Dan kerja ini telah diamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan khataman nubuwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana nabi-nabi yang terdahulu mereka mempunyai kawasan yang terhad dan masa yang terhad. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam, kerasulannya, kenabiannya tidak ada had, dan masanya juga sampai hari kiamat. Hadnya apabila dunia ni, alam ni hancur, dan kawasannya seluruh dunia. Oleh kerana hikmah tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda berumur 63 tahun, dan masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itulah jangka masa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam jangka masa 23 tahun telah membina satu umat, bukan satu jemaah, bukan satu puak, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam telah membangunkan satu umat yang benar-benar merasai tanggungjawab tersebut, kerja mereka. Benar-benar merasai kerja dakwah ini tanggungjawab mereka. Benar-benar merasai dakwah ini ialah kerja mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum yang apabila sekali mereka berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi ala mansyati wal makrah. Kami berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dengar dan taat dalam keadaan suka ataupun tidak. Dalam keadaan kami suka ataupun kami tak suka, kami akan dengar dan taat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan para sahabat yang mereka adalah satu umat yang dengannya telah tersebar agama ke seluruh alam. Bahawa sekarang walaupun kita ni ramai, segi bilangan kita ramai, 1 bilion orang Islam ada di antara penduduk dunia ni, 1 bilion. Yakni penduduk dunia lebih kurang 7 bilion, 1 bilion orang Islam. Tetapi kita tidak jadi satu umat yang satu. Mengapa kita tidak jadi satu umat yang satu? Kerana fikir kita berpecah. Kita tidak satu fikir atas usaha agama. Fikir kita masing-masing. Kalau kita duduk 10 orang, 10 fikir. Duduk 20 orang, 20 fikir. 100 orang, 100 fikir. Oleh kerana kita tidak menjadi satu umat, bantuan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala tidak datang secara umum kepada umat ini sebagaimana ianya telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang kedua, kita sebab kita tidak mendapat bantuan daripada Allah ialah kita tidak meyakini dakwah cara nabi-nabi dan cara rasul-rasul itu akan memberi kejayaan kepada kita. Kita tak yakin. Umat ini, walaupun mereka ni orang Islam, mereka tak yakin dakwah cara Nabi itu boleh berjaya. Dia tak yakin. Oleh kerana dia tak yakin dakwah cara Nabi, nak bawa orang beramal kepada agama. Maksud dakwah ni ialah nak bawa agama dalam kehidupan manusia. Umat Islam sendiri, mereka tidak yakin dengan dakwah Nabi ni dapat kembalikan agama dalam kehidupan manusia. Oleh sebab umat ni tidak yakin dengan dakwah cara Nabi boleh membawa agama kembali dalam kehidupan manusia, manusia mula memikirkan cara-cara baru. Yang dia fikir, inilah cara paling hebat, inilah buah fikiran yang paling bernas. Sedangkan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lantik nabi-nabi dan rasul-rasul ni bukan dengan pilihan raya. Yang lantik nabi-nabi dan rasul-rasul ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah lantik, Allah pilih. Kemudian kerja dakwah ini Allah yang beri, Allah yang terbiak, Allah yang didik. Setiap nabi-nabi, setiap rasul-rasul dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan usaha dakwah melalui wahyi. Allah wahykan kepada mereka, Allah hantar Jibril alaihi salam kepada mereka untuk didik mereka, untuk ajar mereka cara dakwah. Dan setiap nabi-nabi, setiap rasul-rasul yang buat kerja dakwah, Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kisah mereka dalam Al-Quran, bahawa semua nabi-nabi tersebut berjaya. Walaupun Firaun, walaupun Namrud, yang Allah Subhanahu wa taala hantar untuk dakwahkan Firaun, Musa alaihi salam. Musa alaihi salam diutuskan oleh Allah bukan untuk runtuhkan kerajaan Firaun. Allah hantar Musa alaihi salam untuk dakwah Firaun kepada agama. Allah Subhanahu wa taala utuskan Ibrahim alaihi salam bukan untuk runtuhkan kerajaan Namrud, tapi Allah hantar Ibrahim alaihi salam untuk dakwah Namrud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala hantar nabi-nabi yang lain. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, bukan untuk merosakkan tamadun yang mereka miliki, tetapi untuk menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan semua nabi-nabi ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan di dalam Al-Quran, semua nabi-nabi ini berjaya. Tidak ada satu orang nabi pun gagal. Semua berjaya. Dan semua kuasa-kuasa besar yang ada, Nabi Musa alaihissalam dengan Firaunnya, Nabi Ibrahim dengan Namrudnya, Nabi Nuh dengan kaumnya yang majoriti, kaum Ad dengan kaumnya yang kuat-kuat, kaum Samud dengan kaumnya ahli seni bina, kaum Isa alaihissalam, mereka yang maju di dalam perubatan, kaum Musa alaihissalam, mereka maju dalam ilmu sihir, dalam kuasa, kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy, mereka keketuaan mereka, kesatuan mereka, dan sastra bahasa mereka semua telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi-nabi mereka datang kosong, tentera tidak ada, harta tidak ada, pengikut pun tak ada, hantar seorang-seorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar seorang-seorang, Nuh alaihi salam dihantar seorang-seorang, Syuaib alaihi salam dihantar seorang-seorang. Kerajaan tak ada, tentera tak ada, kuasa tidak ada, apa pun tak ada. Tetapi tuan-tuan yang mulia, nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tarbiyah mereka, Allah ajar mereka usaha dakwah, bagaimana untuk menyeru manusia kepada Allah, yang dengan usaha ini agama akan datang dalam kehidupan manusia. Dalam arti kata yang lain, hidayah akan datang kepada manusia. Dan nabi-nabi mula dakwah, nabi mulakan dakwah, rasul mulakan dakwah. Orang-orang kafir ingin memusnahkan, membinasakan mereka. Sebahagian daripada nabi-nabi dan rasul-rasul pun telah dibunuh oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna al-anbiya wa yaqtuluna an-nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran bahawa mereka membunuh nabi. Mereka membunuh nabi-nabi Allah. Mereka mensyahidkan nabi-nabi Allah. Sebahagiannya Allah Subhanahu wa taala pelihara. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah akan memelihara kamu daripada kejahatan manusia. Dan Nabi telah menyampaikan dakwah mereka, dan semua nabi-nabi Allah ceritakan dalam Al-Quran berjaya. Dan kita semua beriman dengan Al-Quran. Tidak ada satu orang Islam pun yang kata dia tidak beriman dengan Al-Quran. Kalau dia kata dia tidak beriman, dia bukan orang Islam pun. Tetapi tuan-tuan yang mulia, oleh kerana kita tidak usaha atas iman dan yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meyakini dengan usaha dakwah itu boleh berjaya. Dengan usaha dakwah ni agama akan datang pada manusia. Dengan usaha dakwah ni kebatilan akan hancur. Kita tak boleh percaya, tak boleh yakin, kerana kita tak usaha. Dan kita mula mencipta cara-cara baru untuk bawa agama kepada manusia. Kita telah menyebabkan umat ini buang masa mereka. Masa mereka yang berharga itu telah dibuang dengan benda yang belum yakin dia akan berjaya pun. Sedangkan cara Nabi, usaha Nabi-Nabi, benda ni dah yakini satu perkara yang pasti akan berjaya. Pasti, Allah dah garanti. Contoh dah banyak dalam Al-Quran. Dan Allah jamin usaha Nabi-Nabi, usaha Rasul-Rasul. Tapi malangnya tuan-tuan yang mula, kita tak dapat nak yakin. Kita yakin bahawa kita punya cara, kita punya fikir tu hebat lagi daripada cara yang Allah tunjuk. Kita cipta cara-cara baru, yang dengan cara-cara baru ini kita rasa agama boleh datang dalam kehidupan manusia. Dan sehingga sekarang tidak ada contoh pun, tidak ada contoh yang sebelumnya, yang contoh Al-Quran adalah contoh yang paling benar. Waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang terlebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita nak mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, nak membenarkan kata si fulan dan si fulan?
Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap oleh kerana umat ini dia tidak jadi satu umat dalam arti kata satu fikir bahawa dalam usaha agama, dalam usaha dakwah inilah Allah menyembunyikan segala kejayaan umat ini. Selagi itulah tuan-tuan yang mulia, umat ini tidak akan menjadi satu umat dan tidak dapat bangun untuk usaha dakwah secara umum sebagaimana zaman Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, kekuatan yang ada pada kerajaan Rom dan Farsi dibandingkan dengan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, nak makan pun tidak ada makanan, nak pakai pun tak cukup pakaian. Tetapi apabila para sahabat radhiyallahu anhum telah buat usaha dakwah, telah ambil kerja Nabi, telah ambil kerja kenabian dan menjadikan maksud mereka bukan untuk dapat kuasa, maksud mereka supaya manusia dapat hidayah. Dan perkara ini begitu jelas dalam perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila para sahabat dihantar di zaman Umar radhiyallahu anhu ke Farsi, ke Iran, apabila mereka tanya, "Ma wara'akum?" Apa hal, apa cerita? Kamu datang ni kalau untuk makanan, kami akan bagi makanan, pergi balik. Untuk pakaian, kami bagi pakaian, pergi balik. Tak payah datang di negara kami. Kami datang bukan untuk makanan, bukan untuk pakaian, tapi dengan jelas mereka benar-benar yakin ibta'atan Allah, Allah yang hantar kami. Walaupun Umar yang hantar mereka dan mereka faham Allah hantar kami. Untuk apa? Linukhrijal ibad min ibadatil ibad, untuk mengeluarkan penghambaan makhluk kepada makhluk, kepada penghambaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Min diqid dunya ila si'atil akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Min jawril adyan ila adl Islam, daripada kezaliman agama yang sebuah makna sembah batu, semua sembah kayu, sembah selain daripada Allah, itu satu agama yang zalim, meletak sesuatu bukan pada tempatnya, wad'a syai' fi ghairi mahallih, letak sesuatu bukan pada tempatnya, satu kezaliman kepada keadilan Islam, suruh menyembah pencipta yang mencipta ketujuh petala langit, tujuh petala bumi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memuliakan, yang menghinakan. Mu'iz dia, muzil dia, sami' dia, basir dia, khafiz dia, rafi' dia, semua dia. Rabb dia, Razzaq dia, semua dia. Zuntiqam dia, Muhyi dia, Mumit dia, yang menghidupkan pun dia, yang mematikan pun dia. Sembahlah Rabb tersebut, sembahlah Tuhan tersebut. Ini maksud pengutusan mereka. Apabila mereka datang untuk maksud yang betul, Allah bantu mereka, Allah tolong mereka. Walau sebesar mana segala kerajaan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala telah binasakan kerajaan Farsi. Kemudian Allah binasakan kerajaan Rom. Anak-anak mereka menjadi hamba-hamba sahaya di rumah-rumah para sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai bila kita nak buang masa? Kita nak fikir benda-benda baru yang tidak ada kepastian, tidak ada jaminan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa ianya akan berjaya. Sedangkan benda yang betul-betul tulen, benda yang betul-betul dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan, kita abaikan. Mengapa tuan-tuan yang mulia kita tinggalkan? Kerana dalam usaha Nabi-Nabi ini dia ada dua syarat. Untuk buatnya perlu dua syarat. Perlu dua pengorbanan, diri dan harta. Kerana Nabi-Nabi dia mengorbankan diri dan hartanya untuk kepentingan orang lain. Wa ma as'alukum alaihim min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta apa-apa pun daripada kamu. Ganjaran aku, balasan aku hanya daripada Rabb pentadbir segala alam. Wa ma as'alukum alaihi min ajr.
Aku tak minta apa-apa upah pun. Ittabi'u man la yas'alukum 'alaihi ajra. Ikutlah orang yang dia tak minta apa-apa pun daripada kamu. Tidak ada apa-apa kepentingan pun. Korbankan diri, susahkan diri, luangkan masa untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita tak mampu kerana kita tak mampu nak korban. Tak ada yang masuk, keluar ada. Tak dapat duit, keluar duit ada. Oleh kerana itu saya, tuan-tuan dan semua umat ni kena faham, kena sedar. Pertama kita kena yakin hanya sahaja dengan usaha dakwah, cara baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjayakan umat ini, akan membinasakan, meruntuhkan segala kebatilan hanya sahaja dengan usaha dakwah. Selain daripada usaha dakwah, batil pun masuk sama. Tanpa manusia sedari, batil masuk sama. Sehingga kita seolah-olah menjadikan cara mereka itu satu cara yang mesti. Nak berjaya mesti ikut cara batil. Mesti ikut cara batil nak berjaya. Kaedah daripada mana kita istinbat? Nak berjaya mesti ikut cara batil. Kalau tak ikut cara batil tak berjaya. Bila Nabi beritahu kita bahawa nak berjaya kena ikut cara batil? Bila Nabi beritahu kita nak berjaya mesti ikut cara batil? Nabi tak pernah beritahu bahawa nak berjaya kena ikut cara batil. Nak berjaya kena ikut cara hak. Kalau kita nak hak, nak perkara yang benar, nak perkara yang betul, cara dia bukanlah betul. Tadi umat ni tak sedar. Umat ni tak sedar bahawa kita sedang berada dalam kebatilan. Kita berada dalam kegelapan. Apabila dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam diketengahkan, ada segelintir umat rasa tak sesuai. Yang dia buat tu sesuai. Hak dia buat tu, yang dia fikir tu sesuai. Yang Nabi bawa, yang Allah telah garanti usaha tersebut tak sesuai. Di mana letaknya iman kita? Di mana letaknya iman kita? Adakah daripada orang-orang mukmin yang imannya macam tu Allah Subhanahu wa taala nak bantu? Tuan-tuan dan rahmati Allah, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengorek Khandaq bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, cuaca sejuk, pakaian tak ada. Cuaca sangat sejuk dan pakaian tidak ada. Mereka korek parit sampai satu kawasan yang dihalangi dengan batu yang besar. Mereka tak mampu untuk pecahkan batu tersebut. Mereka berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Nabi sendiri telah memecahkan batu, mengetuk. Apabila Nabi ketuk kali pertama, terpancar cahaya. Dari cahaya tersebut, Nabi kata bahawa aku nampak kota-kota Farsi dah jatuh. Kemudian Nabi ketuk kali yang kedua, terpancar cahaya. Nabi kata aku nampak kota-kota Rom runtuh. Dan kali ketiga Nabi ketuk, Nabi kata aku nampak kota-kota Madain runtuh. Pecah batu tersebut dan sahabat meneruskan penggalian mereka. Sahabat tu kata pada yakin bahawa walaupun keadaan mereka perut berikat dengan batu, Nabi dua ketul batu, pakaian tak cukup, cuaca sejuk, Nabi beritahu kerajaan Rom, kerajaan Farsi, kota Madain akan jatuh. Pada yakin. Tapi yang ketawa tuan-tuan yang mulia, orang munafik. Orang munafik ketawa. Mereka sama-sama mereka senyum, sama-sama mereka ketawa. Tengok, bagi tahu perkara mereka ni nak makan pun tak ada. Nak makan pun tak ada, tak ada gandum. Nak makan pun tidak ada makanan. Nak pakai pun tidak ada pakaian.
Untuk menghalang musuh kena korek balik sikit punya susah je. Dan Nabi mereka beritahu kata kerajaan Rom kalah, kerajaan Farsi kalah. Tak masuk akal mereka. Yang tak yakin dengan janji Allah dan Rasul ni orang munafik. Di zaman Nabi SAW. Kalau zaman kita ada macam tu, kita taklah kata dia munafik. Kita kata orang Islam yang memiliki sifat-sifat orang munafik. Dalam satu hadis Nabi SAW, ayatul munafiqi salasatun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bila bercakap dia bohong. Idza tumina khana, bila bagi amanah dia khianat. Idza sajara fajara, apabila dia bergaduh melampaui batas. Kalau ada sifat tersebut pada kita, cakap dia bohong, kita taklah kata dia munafik, tapi kita kata orang Islam yang memiliki sifat orang munafik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana keputusan kata munafik ataupun tidak datang dengan wahyi Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan wahyi. Di zaman Nabi datang wahyi kepada Nabi, ada satu list yang dipegang oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, list orang munafik rahsia, siapa pun tak tahu. Umar selalu tanya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, nama aku ada tak di kalangan orang munafik? Nama aku ada tak di kalangan orang munafik? Tetapi selepas baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu siapa munafik, siapa tidak. Tetapi tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ada sifat-sifat munafik yang ada dalam diri kita. Dan sifat-sifat tersebut sudah cukup untuk mengaibkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup untuk mengaibkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana keadaan kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa aibnya kita di hadapan Allah bahwa kita tak yakin dengan janji Allah dan kita tak yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ni bukan perkara kecil. Perkara ni bukan perkara kecil. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru, menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Kata Anas radhiyallahu anhu, seorang Arabi, seorang kampung, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, kami ni cinta pada Tuhan. Tapi kami pasti bahawa di akhirat nanti Tuhan akan berada di darjat yang sangat tinggi. Kami sudah tentu kalau masuk syurga, sekalipun masuk syurga yang peringkat rendah. Bagaimana kami dapat bersama dengan Tuhan? Bagaimana kami dapat melihat Tuhan? Nabi tak jawab apa-apa. Nabi diam. Setelah seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama orang yang dia cintai. Kata Anas radhiyallahu anhu, apabila kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, itulah hari yang kami rasa paling gembira untuk kami, seumpama hari raya untuk kami, bahawa kami benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti karena kecintaan ini kami akan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Bayang keadaan kita, tuan-tuan yang mulia. Di mana kecintaan kita? Di mana sayang kita? Atau maksud yang sama, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena usahakan bahawa kita benar-benar pertama yakin ada usaha agama. Apabila kita yakin ada usaha agama, dia ialah keperluan kita. Sebagaimana setiap hari saya dan tuan-tuan pergi 8 jam bagi ke pejabat, kita rasa keperluan kita. Hari-hari untuk bagi masa untuk agama juga kita kena rasa keperluan saya.
Tapi hari ni 8 jam dia tiap hari, kita rasa keperluan kita. Kita rasa. Bahkan kadang-kadang 8 jam tak cukup. Kita tanya OT lagi. Untuk sempurnakan kerja, untuk tambah keperluan kita, kita benar-benar merasainya. Tapi untuk usaha agama tuan-tuan yang mulia, kalau kita tanya setengah jam, kira 2 jam setengah tak? Bukan kata saya 2 jam setengah, 3 boleh bagi 3 jam tak? Kita tanya setengah jam, kira tak 2 jam setengah? Kira, okey lah. Kita rasa lega. Kerana bagi setengah jam, kira 2 jam setengah. Tapi untuk pejabat kita, dah bagi 8 jam, tanya, ada OT tak? Ada. Alhamdulillah. Bagi 1 jam lagi. Balik pukul 6. Gembira kita. Sebab boleh tambah masa. Untuk usaha agama, kita bagi yang sedikit tu kita rasa dah puas. Kalau keadaan macam ni usaha kita tuan-tuan yang mulia, bukan kata agama dalam kehidupan orang lain nak hidup, agama dalam kehidupan kita pun tak ada. Ini masalah yang berlaku hari ini. Maksud usaha agama tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksud usaha agama ialah untuk bawa agama dalam kehidupan kita. Maksud usaha agama, dia usaha agama ni, kalau kita nak contoh, dia bukan maksud asal. Bukan maksud asal. Maksud asal ialah untuk bawa agama dalam kehidupan. Macam kita wuduk bukan maksud. Maksud dia salah. Tapi ke satu orang yang biasa ambil wuduk, dia salah, khusyuk wuduk macam mana pun salah dia tak sah. Tanya Pak Madhab, tak sah. Dia kena wuduk. Lagi sempurna wuduk dia, lagi khusyuk sembahyang dia. Wuduk kena. Tapi bukan maksud dia berwuduk kerana nak bersalah. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah maksud dia untuk datangkan agama. Tetapi bukan bermakna apabila agama sempurna dakwah boleh ditinggalkan. Dia ada bab lain pula. Kerana agama, iman ini satu benda yang dia berkurang dan bertambah. Setiap benda yang bertambah atau berkurang, apabila dia bertambah kita berhenti, serta-merta dia akan turun. Apapun bila kita usaha dia naik, kita tinggal saja usaha, terus dia akan turun. Kita masak gulai, masak teh, panas-panas, betul menggelegak, kita off je api, terus dia punya gelegak dia hilang. Kemudian tak lama panas dia mau hilang. Kemudian sama macam air kosong dengan teh, sikit sama je, panas dia terus hilang. Begitulah tuan-tuan ni, mula usaha dakwah ni dia kena berterusan. Tapi maksud daripada usaha dakwah ialah untuk bawa agama dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita ada agama. Salah kita yakin kita bertambah, iman kita bertambah. Dan tanda bertambahnya iman ni, dia bukan ada termometer. Kalau ada demam, doktor deboh pelekat kat sini, naik tengok 40, 39, atau masuk kecil kali dalam mulut ke, kepik kat ketiak ke, tembak dalam telinga ke, tengok okey demam, dia tak ada macam tu. Iman ni dia nak ukur dia, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ni dia ukur dengan alamat iman. Alamat iman ni dia keluar dalam bentuk amal. Alamat ni dia bentuk amal. Bila iman kuat, ketaatan dia lebih. Dia mampu untuk sembahyang berjemaah, datang awal waktu, bangun untuk sembahyang sunat duha, dia mampu tahajud, mampu baca Quran, mampu zikir, mampu akhlak lagi baik, akhlak lagi mulia. Tapi bila iman lemah, amal dia automatik kurang. 40 hari, 4 bulan, Masya Allah, zikir pagi petang, miss. Balik hari pertama ada subuh, lepas ke 7 orang manggil. Hari pertama wabsi, subuh dia pukul 7. Sedangkan masa dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tahajud pukul 3. Terus sampai subuh. Balik rumah, hari pertama wabsi, subuh qada. Sebab apa tuan-tuan ni mulia? Dia berhenti cakap iman. Zikir petang pun dia tak buat dah.
Quran yang duk baca tiap-tiap hari sejuzuk pun tak baca dah. Iman turun. Amal tak ada. Ini masalah yang kita hadapi hari ini, Masya Allah. Letak atas kerusi suruh bayan, boleh bayan. Tapi amalan kosong. Dakwah, tabligh bukan cakap dan yang mulia, tapi amal. Hari ini kita dah silap, kita dah jadikan dakwah dan tabligh ini bayan. Pandai bayan, dia pandai dakwah. Bukan. Tetapi kita nak lihat berapa banyak amalan bertambah dalam kehidupan kita, karena amalan itulah indikator penyelaras bertambah atau berkurangnya iman dalam kehidupan kita. Dan masing-masing kita tengok diri kita masing-masing. Berapa lama dah kita bawa dakwah? Amalan kita macam tu je. Dia hanya stagnan macam tu je. Tak ada peningkatan, tak ada perubahan. Oleh kerana itu dalam usaha dakwah ini pengorbanan itu dituntut. Pengorbanan dituntut bila sampai satu tahap, kita kena tambah pengorbanan bahawa untuk menaikkan tahap iman. Kalau kita setakat tu je, mana iman kita dia tak naik. Bila tak naik ni, kalau dia tak naik saja okey. Bila dia setakat tu aja, dia bila tak naik aja dia akan turun. Automatik. Contoh tuan-tuan yang mulia, sebab kita ni dia main macam graviti juga. Kalau kita lambung satu benda, kita lambung dia naik sampai satu masa dia berhenti. Bukan dia berhenti lambung je. Dia berhenti tu orang lepas tu, lepas sedetik dia akan turun. Bila pun benda kita lambung naik atas, dia naik. Momentum dia bawah yang kita lambung lawan graviti tu, dia naik. Bila sampai satu tahap, dia akan berhenti sedetik. Kemudian dia tak berhenti kat situ saja, dia akan turun. Begitulah iman kita. Kalau kita usaha naik satu tahap dan kita berhenti, dan kita rasa dah puas hati dah dengan apa yang kita ada, makna dia dah makin turun tuan. Kita sedar tak sedar dia makin turun. Oleh kerana itu kita akan tambah pengorbanan. 2 jam setengah kita bagi 3 jam. 3 jam, 3 jam setengah. 3 hari jadi 10 hari. Dan perkara ni kita kena usahakan dalam kehidupan kita. Begitu juga masa ta'lim di rumah kita, setengah jam, dah bertahun dah, tambah sikit 35 minit. Masa kita ta'lim geradi juga kita tambah. Masa zikir kita tambah. Masa doa kita tambah. Penambahan tu perlu dibuat. Penambahan perlu dibuat sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan kepada kita menyelesaikan masalah dengan amal. Sampai Allah zahirkan kepada kita dapat menyelesaikan masalah dengan amal. Sebagaimana para sahabat dengan 2 rakaat salat, mereka mampu mengambil manfaat terus daripada khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan, dengan doa. Dengan doa-doa baginda sallallahu alaihi wasallam, doa-doa masnun. Dengan doa baginda sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita baca, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sebagaimana dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan rata-rata kita pun tak ihtimam, tak ambil berat dengan doa-doa masnun. Doa makan dengan doa tidur aja kita ingat. Doa lain tak ingat. Adalah doa-doa 2-3 doa lain kita ingat. Doa bau tak ada. Sedangkan tuan-tuan yang mula, setiap pergerakan Nabi itu ada doa. Masuk rumah, keluar rumah, tengok benda yang suka, tengok benda tak suka, keluar pekan, masuk pekan, tengok anak bulan, dengar azan, matahari terbenam, matahari terbit, doa pagi, doa petang, turun tempat tinggi, naik tempat tinggi, turun tempat rendah, semua ada doa. Tapi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak ada masa nak hafal doa. Tapi masa kita sekarang ni paling banyak bagi kat mana tuan-tuan yang mulia, kita baca SMS. Dan baca Quran pun ganggu. Masya Allah. Jadi kita kena luangkan masa. Sehingga kita usahakan atas amal, kita yakin dengan amalan yang menyelesaikan masalah-masalah kita.
Dan amalan paling berkesan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dakwah Nabi paling berkesan, begitu juga amalan Nabi paling berkesan. Selain daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya manusia ni dia tak dapat tidak, dia akan beramal. Sama ada dia amal bertepatan dengan cara Nabi. Kalau dia tak beramal, tak bertepatan cara Nabi, dia akan amal juga cara orang lain. Dan cara orang lain itulah cara yang membawa kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Dan hari ini tuan-tuan yang mulia, betapa lemahnya iman kita. Cara orang lain tu diagung-agungkan. Cara orang lain, cara Yahudi Nasrani diagung-agungkan dan diresmi-resmikan. Sedangkan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nampak rendah, nampak tak glamour, nampak tak hebat. Nak hebat, bayangkan tuan-tuan yang mulia, batil telah usaha dalam kehidupan kita, dalam diri kita, sehingga dalam diri orang Islam merasakan nak hebat, nak berjaya, nak nampak segak, nak nampak tampan, nak nampak lawa, nak nampak kemas, kena cara Yahudi Nasrani. Kalau pakai cara lain, tak kemas. Lagi tak cuci mergelit, tak kemas. Sebab janggut ni cara Nabi. Dia minta nak kemas, nak nampak lawa, segak, cuci mergelit. Tu baru segak, tu baru lawa. Sebab sama dengan dia. Walam tarda anka yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia usaha madhab tu, mereka sekali-kali tidak akan reda sehingga benar-benar kita ikut cara hidup mereka. Dan kita rasa tak ada apa-apa, tak pernah rasa sedih pun dalam hati. Bahawa hari ini kita sedang mengagumkan kehidupan Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau pasal boykot barang Yahudi dan Nasrani, bukan main lagi posternya besar. Tapi kita tak makan makanan dia, ada 2-3 hari, lepas itu bedal semacam dia. Tapi dalam kehidupan dia itu dah jadi darah daging kita. Tidak kita rasa sepatutnya kita boykot dengan cara hidup dia, bukan makanan dia. Dia buat halal bedal lah. Cara hidup dia tu kita kena boykot. Sahabat-sahabat dia tidak benci kepada orang kafir, tapi dia benci cara orang kafir. Kita hari ini benci kepada orang kafir, tapi tak benci cara orang kafir. Oleh kerana itu mereka boleh menangis supaya orang kafir dapat hidayah. Mereka usaha dakwah sehingga orang kafir dapat hidayah. Kerana mereka tak benci orang kafir, maka sayang mereka. Mereka hamba Allah, mereka umat Nabi, mereka juga ada hak untuk dapat hidayah. Tapi mereka benci cara hidup kafir. Kita benci orang kafir, dan kita tak benci cara hidup kafir. Dah jadi daging kita. Ni kita kena usahakan bawa kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam di depan kehidupan kita. Usaha sungguh-sungguh untuk bawa memertabatkan cara hidup Nabi. Cara Nabi. Cara Nabi lah cara yang terbaik. Pakai cara Nabi lah yang kemas. Pakai cara Nabi lah yang handsome. Pakai cara Nabi lah yang kacak. Jangan rasa sikit pun dalam hati kita pakai cara Yahudi Nasrani itu handsome, kacak, kemas. Ni semua tuan-tuan yang mulia, ini ialah batil nak rosakkan kita bahawa jangan yakin dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan saja tidak nak kita amalkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara pakai Nabi pun tak mau. Apa-apa berkaitan dengan Nabi, apa-apa berkaitan dengan agama, semua tak mau. Semua tak betul. Semua tak elok. Semua tak kemas. Tak kemas cara mereka. Kita benar-benar yakin dan yang mulia bahawa hanya sahaja kejadian kita dalam cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita, ibadat kita. Ibadat kita dan yang mulia. Ibadat kita kena usahakan ibadat. Amal kita benar-benar mendapati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu ulama telah menulis kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fiqh ni ulama tulis ialah untuk menerangkan kepada kita orang awam ni bagaimana amalan Nabi, bagaimana cara sunnah.
Bagaimana cara sunnah? Ulama telah tulis kitab-kitab fiqh, ajar kitab fiqh ni daripada mula-mula kitab taharah, bagaimana bersuci cara Nabi SAW. Itulah telah diistinbatkan daripada Al-Quran, daripada hadis semua, tulis untuk kita ikut. Kemudian kitab mandi, kemudian cara mensucikan najis, masuk kitab wuduk, cara berwuduk semua, kemudian masuk kitab solat, sampai akhir kitab jinayat. Inilah cara bagaimana Nabi agama yang sempurna diamalkan dalam kehidupan kita. Kita usahakan untuk bawa agama yang sempurna. Dan agama yang sempurna dia akan datang, dia juga tak akan datang melainkan dengan dakwah. Dakwah itu utama. Hari ini umat tidak mampu untuk amalkan agama kerana umat telah tinggalkan usaha dakwah. Bukan takat tinggalkan, mereka dah lupa usaha dakwah. Mereka dah lupa usaha dakwah. Sehingga apabila orang keluar di jalan Allah, ada segelintir manusia, suara-suara yang kata, mana Nabi keluar jalan Allah? Bayangkan, manusia ini dah lupa usaha dakwah, dah lupa tanggungjawab dakwah. Apatah lagi umat ni nak buat usaha dakwah, tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri taufik kepada saya dan tuan-tuan. Kita kena pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, nak ingatkan umat ini, ingatkan diri kita, ingatkan umat. Usaha dakwah ni tanggungjawab dan kerja kita. Sehingga setiap langkah yang seseorang langkah keluar di jalan Allah, Allah beri 700 pahala, diangkat 700 darjat, dihapuskan 700 dosa. Begitu besar ganjaran, tuan-tuan yang mulia. Dan seseorang yang keluar di jalan Allah, Allah ampun segala dosa-dosa dia. Dan seseorang yang keluar dengan niat untuk belajar, kalau dia mati sebelum dia balik, dia akan mati syahid. Semangat yang ada, tuan-tuan yang mulia, di kalangan para sahabat begitu tinggi. Ahmad bin Jamuh radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tempang. Bila peperangan Uhud tercetus, dia minta izin kepada Nabi Uhud. Nabi kata, kamu ma'zur, kamu uzur, tak payah pergi. Balik rumah, isteri dia bagi dorongan kepada dia untuk keluar di jalan Allah, memperkecil-kecilkan dia, memperlekeh-lekehkan dia. Dia kata baik. Dia doa, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, janganlah kau kembalikan aku kepada keluarga aku. Ini bukan kes merajuk. Ini bukan merajuk. Amboi, sampai hati kata tak apa. Doa bagi tak balik. Nah, dia benar-benar daripada hati, disedek dengan hati dia, tuan-tuan yang mulia, dia doa. Sehingga apabila dia pun minta daripada Nabi berkali-kali nak pergi, dia kata dia suka untuk berjalan dalam syurga dengan kakinya yang tempang ni. Semangat. Tapi Nabi bagi keuzuran kepada dia. Beri keuzuran kepada dia. Dan apabila isterinya memperlekeh-lekehkan dia, dia doa dan dia mohon pada Nabi. Nabi bagi izin, dia keluar jalan Allah dan syahid. Bila syahid, setelah peperangan selesai, mayat-mayat syuhada nak dibawa balik. Mayat dia letak atas unta. Unta tak nak jalan balik, tak asyik pandang ke Uhud saja. Kemudian tanya isteri dia, sebelum dia keluar, dia ada kata apa-apa? Dia kata ada. Dia doa, Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, janganlah kembalikan aku ke rumahku. Jadi tuan-tuan dan mati Allah ni, semangat yang ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Seorang sahabat berada di medan, gerombolan musuh datang, maju. Dia tanya, wahai Rasulullah, kalau saya berempuh pergi sekat jemaah tersebut, kalau saya syahid, di mana tempat saya? Nabi kata, jannah, syurga. Terus dia tengah makan daging, tuan-tuan yang mulia, beberapa hari tak dapat daging, campak daging, capai pedang, terus masuk syahid. Satu patah perkataan Nabi SAW sudah cukup untuk buat para sahabat radhiyallahu anhu menggadai nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang lain sedang makan kurma, beberapa hari tak dapat makan. Nabi kata, qumu ila jannatil lati arduha as-samawati wal ard. Bangunlah kamu ke syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Dia tengah makan, dia dengar
terus campak dia punya tamar, capai pedang, naik kuda, masuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seminit pun tak tunggu. Nak tunggu makan dia kata apa? Dia kata inna hadhihi la hayatun tawilah. Nak makan buah-buah kurma ni 2-3 biji ni hayatun tawilah. Panjang sangat hidup nak tunggu dalam dunia ni sebelum masuk syurga. Kalau kita sempat lagi bola mulut sampai nak kuda makan, apa masalah? Itu pun dia tak sempat nak fikir. Banyak tu pun dia tak sempat nak fikir. Kerana depan dia akhirat. Kita fikir panjang. Tak apalah, insyaAllah ada masa lagi ni tahun depan. Kita fikir panjang sangat. Sahabat banyak tu pun dia tak dapat nak fikir. Dia kata inna hadhihi la hayatun tawilah. Dia tak sempat dah nak fikir. Kalau dia masuk dalam mulut 3 biji 4 biji, naik kuda tak ada masalah. Bukan haram pun, dan bukan ganggu pun. Dalam mulut sahabat-sahabat dia naik kuda, tuan-tuan ni, mula kehebatan mereka boleh naik kuda tanpa pelana. Kadang mereka race kuda. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu race kuda tanpa pelana. Umar Rasulullah pernah dengar ada satu bunyi di luar Madinah, dia ambil kuda naik tanpa pelana. Kita dengan pelana pun naik, kita gayat, rasa takut. Sahabat-sahabat naik tanpa pelana. Tanpa pelana mana tempat pijak, dia punya pedal dia pun tak ada. Bayangkan bagaimana mengimbang. Dan dengan pedangnya, dengan panahnya, hebat nanti mereka. Pujang-pujang fursan sin nahar, rahbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Malam-malam mereka pendita-pendita yang beribadat, dan waktu siang pemaju-pemaju kuda yang hebat. Ini para sahabat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam satu peperangan 8 bilah pedang patah tuan yang mulia. 8 bilah. Pedang Arab ni bukan pedang perang ni, dia bukan calang-calang punya pedang. Dia punya tebal kan, tebal, berat. Tetapi bayangkan kekuatan rohani yang Allah kurniakan kepada mereka. Di Khaybar, Ali radhiyallahu anhu, apabila mereka dia pintu kota tu diangkat. Pintu kota dia punya pintu kota biasa macam masjid kita ni. Dia punya arch tu di tengah ada 2 daun pintu. Sebelah-sebelah tinggi. Dia angkat seorang sebelah tangan dia, campak buka pintu tu. Cabut daripada ensel dia, ensel sangkut atas bawah. Dia angkat seorang dia buang. Selepas peperangan dalam itu sahabat satu riwayat kata 40 orang angkat tak naik pintu tu. Lepas perang 40 orang angkat tak naik. Dia angkat sebelah tangan satu orang balik. Kekuatan yang Allah, nusrah Allah yang Allah beri dan yang mulia luar biasa. Para sahabat radhiyallahu anhum sampai sungai Dijlah. Mereka merentasi sungai dan sungai beralun. Sungai dia bukan jadi keras macam padang pasir ataupun dia beku macam air. Sungai beralun, berombak kecil, tapi mereka lalu dengan kuda mereka. Dan tidak basah pun tapak kaki kuda dan unta mereka. Abu Ala Abrani radhiyallahu an, dia di Bahrain 27 km tuan-tuan yang mulia, pun dia merentas laut, datang bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan yang ada para sahabat radhiyallahu anhum. Bayangkan dalam peperangan, tangan terkulai Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, tangan terkulai. Kita kalau tolong masak, potong sayur, kena sikit luka, sayur kita tinggal, pisau pun kita tinggal. Dan sibuk melayan kita punya sikit punya luka. Sahabat-sahabat tuan-tuan yang mulia, kena cantas lengan, pijak kat bawah kaki, sentak bagi keluar, sambung lagi perang. Bagaimana semangat mereka? Mereka manusia sakit, tapi datang bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nusrah daripada Allah akan datang pada umat ini apabila umat ini benar-benar ambil usaha agama sebagai maksud hidup mereka, semata-mata untuk meredakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat semata-mata untuk meredakan Allah dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat,
amalan kita bertambah, keyakinan kita bertambah pada Allah, yakin, istikhlas atas usaha agama, usaha dakwah cara Nabi sahaja yang akan bawa agama yang sempurna dalam diri manusia. Pasti Allah akan bantu kita. Ini bantuan Allah ni dia tak datang begitu sahaja, tuan-tuan yang mulia. Sahabat dah korban apa pun tak ada dah. Datang berhijrah selai sepinggang, apa pun tak ada. Ada harta mereka tinggal, semua mereka tinggal, ladang mereka tinggal. Tak ada nak bawa ketul emas ke, tak ada. Nak bawa dinar ke, dirham ke, tak ada. Nak bawa jongkong emas ke, tak ada. Semua tinggal. Mereka pergi apa pun tak ada. Dan hati orang Ansar begitu besar, tuan-tuan yang mulia. Mereka nak bagikan ladang mereka. Mereka bagi tempat tinggal kepada orang-orang Ansar. Ada ladang nak bagi 2, Nabi kita tak payah. Kata orang Ansar, kalau macam tu tak apa, kamu bagi orang-orang Muhajirin bantu jaga ladang, buah kurma dapat, kita bagi 2. Mereka kata qalu sana'na wa wada'na. Muhajirin Ansar kata okey, kami setuju macam tu. Ini keadaan mereka. Mereka begitu besar hati untuk sambut. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah kata orang Ansar suka orang yang datang berhijrah kepada mereka. Kita ni sekarang ni musim jemaah banyak jemaah datang di mahalah-mahalah kita. Paling kurang kita kena ada sifat yuhibbuna man hajara ilaihim, kena ada sifat orang Ansar, mereka suka dan sayang kepada orang datang berhijrah kepada mereka. Jangan tengok jemaah datang masjid 3 hari semayang masjid lain, hilang tak nampak. Hari mula aja tersilap sampai ada jemaah, lepas itu hilang. Kita kena ada sifat sayang pada orang berhijrah kepada kita, bantu mereka. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat orang Ansar juga, mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka. Utamakan orang Ansar, letak bedding 3 hari 3 malam dengan jemaah datang tempat kita. Bantu mereka, bagi masa pada mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah 2 golongan yang Allah suruh kita tiru, Ansar, Muhajirin. Sama ada kita jadi orang Ansar, jadi orang Muhajirin. Muhajirin korban habis-habisan, Ansar korban habis-habisan, tuan-tuan yang mulia. Nyawa mereka, harta mereka, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Madinah tersebar hidayah seluruh alam. Kalau saya, tuan-tuan, kita korban macam tu hari ini, tuan-tuan yang mulia, daripada Malaysia kita tersebar hidayah ke seluruh alam, insya-Allah, tuan-tuan. Di atas masa itu siapa di antara tuan-tuan yang sedia, masya-Allah. Bangun tuan, masya-Allah. Syabash. Masya-Allah. Okey tuan, Masya Allah tuan. Sebut nama tuan-tuan, masa tuan-tuan. Tunai tuan, Masya Allah. Okey tuan, Masya Allah. Okey tuan, Masya Allah. Ada kiri kanan tuan-tuan juga ada jemaah-jemaah tashkil, Masya Allah. Yang terdekat tuan bagi nama. Syafiq Mazlan, Masya Allah, 40 hari.
Lagi tuan, Masya Allah. Masya Allah, kita minta azam daripada masjid tuan. Azam daripada masjid, daripada mahallah. Ya? Azam secara jemaah daripada mahallah. Mahallah tuan-tuan atau masjid tuan-tuan masing-masing. Masya Allah. Masjid, surau. Al-Hidayah, Masya Allah. Lagi tuan. Secara masjid tuan, ataupun surau. Jemaah sendiri. Masya Allah. Kita ke arah jemaah sendiri daripada masjid masing-masing. Masya Allah. Masya Allah. Mula-mula dulu daripada markas. Markas pergi halqah. Halqah pergi mahallah. Dan sampai satu masa daripada lorong ke lorong tuan. Masya Allah. Daripada lorong ke lorong. Akan sampai satu masa Masya Allah daripada rumah. Satu rumah Masya Allah. Masya Allah. Pak mentua, menantu, anak, Masya Allah. Pekerja keluar dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lagi tuan. Masya Allah. Lagi tuan, Masya Allah. Secara mahallah tuan, secara mahallah ataupun secara masjid dan surau. Masya Allah. Ada 2 orang induk sudah cukup untuk bangunkan usaha. Untuk dapatkan jemaah tunai, Masya Allah. Dan dalam situ sekolah baru-baru ni banyak jemaah-jemaah sudah ada. Masya Allah, kawasan-kawasan yang telah datang dengan jemaah daripada mahallah sendiri, daripada masjid sendiri. 8 orang, 2 orang lama, 7 orang baru, Masya Allah. 4 orang lama, 9 orang baru, Masya Allah. Sudah ada tuan. Yang pentingnya bagaimana saya dan tuan-tuan azam buat usaha. Tuan jangan rasa sedikit kita tak ada orang, mana boleh. Awal-awal lagi kita letak senjata, mana boleh. Masya Allah. Peranglah dulu. Perang tak lagi letak senjata dah, mana cik. Masya Allah. Masya Allah. Balik usaha dulu. Usaha habis-habisan. Kemudian barulah dah tak daya. Tak apalah, tak daya. Ni usaha pun tak lagi saja anggapan kita saja. Kata, mana ada orang berlambak-lambak manusia. Masya Allah. Banyak pelajar-pelajar, banyak. Dia kata 15 tahun ke atas mereka boleh keluar sendiri. Masya Allah. 13 tahun, 12 tahun kena dengan penjaga. Masya Allah. Kena usahakan banyak. Mereka cuti sekolah ni anak-anak muda tak keluar, mereka main je. Masya Allah. Pergi naik motor sana, naik motor sini, Masya Allah. Race sana, race sini. Masya Allah. Kita usahakan banyak anak-anak muda, remaja di kampung kita. Jadikan golongan sasar kita, Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi tuan. Secara masjid dan surau. Ada 2 orang, Masya Allah. Dah cukup untuk jadi jemaah induk. Masa ada lagi, Masya Allah. Cerah, Masya Allah. Semoga Allah terima. Lagi tuan. UM. Masya Allah. Berapa jemaah? 1. Lagi tuan, Masya Allah. Baik tuan, masa kita pun dah sentuh, minta pecah halaqah masing-masing. Masya Allah. Macam biasa tuan-tuan buat. Pecah halaqah di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Masya Allah. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.